Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk topik 5, cash and marketable securities. Cash tunai, marketable security, security yang boleh dipasarkan. Kita akan tengok satu persatu. Yang pertama kita tengok cash management dahulu. So what is pengurusan tunai? Pengurusan bukan pengurusan wang, pengurusan tunai. Jika tunai ni cash in hand, cash in bank kan. Ada tunai dalam bank, tunai dalam tangan, tunai dalam kedai. Okey, kita nak belajar pengurusan tunai ni berapa banyak tunai yang kita ada bukan yang berbentuk berbentuk yang bukan tunai seperti bentuk emas ke kan. Dia yang ni tunai terus. Okey. Yang berbentuk cash. Jadi kita menguruskan cash ni ada pengurusan ni lah. Kalau kita terlalu banyak tunai, contohnya kita semua semua simpan tunai terlalu banyak dalam bank ataupun dalam bawah bantal kan. Jadi tunai itu tidak memberi sebarang erti lah. Maksudnya jika anda simpan sahaja kan, anda perlu invest sebenarnya kan. Apabila anda invest, anda kuranglah tunai. Jadi ada pengurusan dia, berapa banyak nak invest, berapa banyak nak spare untuk kegunaan harian. Supaya kalau kegunaan harian ni kita tidak fail untuk memenuhi keperluan kecairan. Contohnya tiba-tiba nak kena bayar bil, tiba-tiba nak kena beli inventory, berapa nilai cash yang kena simpan. Kalau banyak sangat, yang lebih banyak tu kita boleh invest untuk mendapatkan pulangan. So di sini cash management objektif dia to minimize level of cash. Kita nak mengurangkan ataupun meminimalkan cash tanpa sacrifice liquidity. Jadi tunai tak perlu ada banyak, tetapi kurang-kurangnya ianya cukup. Tapi tidak boleh kurang, tapi cukup. Okey, sebab-sebab kena ada simpan cash ataupun memegang tunai. Transaction sebab hari-hari kita ada transaction lah, kita mungkin nak beli, nak bayar. Jadi transaksi kena menggunakan cash. Tapi sekarang orang ingat cash ni hanya duit yang berbentuk kertas tu. Tapi kalau bentuk dalam bank account pun ianya juga adalah cash. So macam tu anda boleh bayar guna debit card, anda boleh buat guna PayWave dan sebagainya. Itu pun cash juga. Semua cash itu dalam bank lah. Yang kedua precautionary kalau emergency precautionary. Kadang-kadang ada orang tak nak guna tunai kan, guna debit card. Kadang-kadang kita tak boleh pakai. Contohnya bawa motor tak payah pancit pergi workshop. Workshop tak ada mesin at post kan, untuk you nak swipe kan, mesin electronic funds transfer point of sale tu tak ada. Jadi kena bayar cash. Kena ada untuk precautionary. Dan yang ketiga spekulatif. Ini nak buat untung lah. Ada tunai ni buat apa? Pergi beli saham. Pergi beli saham. Dia tengok saham tengah murah beli. Tiba-tiba saham tu naik. Jual balik. Sebab ada potensi membuat keuntungan di situ. Jadi ada 3 sebab untuk holding cash. Kalau dalam buku ada lagi 1 saya tak ingat. So kurang-kurangnya ada 3 lah sebab untuk pegang tunai. So you boleh tengok dalam buku apa satu lagi. Reason of holding cash. Okey, di sini kita ada calculation macam mana kita nak kira minimum cash, operating cash. Kalau dalam kedai kita ada kedai contohnya kita ada satu kedai runcit. Jadi kita nak kira yang terakhir sekali iaitu minimum operating cash. Anda ada banyak sangat cash pun tak boleh maksudnya anda tidak membuat tunai anda itu beroperasi ataupun memberi pulangan sebab anda simpan saja kan. Jadi kalau kita invest semua pun kita setiap bulan nak pakai kan. Jadi kita nak tengok berapa minimal je kita nak simpan tunai dalam kedai kita kan. Dan lain kita boleh invest lah. Okey, kita bermula daripada atas ni operating cycle kan. Berapakah operating cycle dan kita boleh dapat cash cycle. Cash cycle kita dapat cash turnover. Dan akhir sekali kita dapat operating cost. So operating cash. Jadi kita boleh buat pengiraan 4 formula ni sahaja. Okey, kita tengok formula setiap satunya. Operating cycle. Apa itu pusingan operasi? Daripada hari pertama anda membeli tunai stok-stok ataupun bahan mentah sehingga anda mendapat bayaran hasil jualan. Dia punya tempoh masa operating cycle. Daripada beli dan bayar tunai stok dan bahan mentah sehingga anda jual dan dapat bayaran. Itu adalah operating cycle. So average age inventory, purata umur inventory berapa lama, dan tambah average collection period, ACP. Di sini kita ada formula kita belajar dalam chapter 2. Yang kedua, cash cycle. Maksud cash cycle ni pusingan tunai dalam bentuk hari jugalah.
days, berapa hari So ni semua hari The lag time between cash payment, daripada hari pertama kita beli stok ataupun membeli bahan mentah sehingga mendapat jualan daripada penerima tunai daripada jualan okey. Average age of inventory, purata umur inventory tambah average collection period. So ACP ni kita dah belajar tolak average payment period. Di sini kalau anda perasan daripada OC, average age inventory tambah average collection period sama kat sini Cuma di sini tolak average payment period. Sini ada tolak payment. Okey. So maksudnya CC adalah OC tolak average payment period. Cuma ada tolak ini je berbanding dengan OC atas ni. Lepas tu kita tengok pula cash turnover, senang saja. Cash turnover 360 hari bahagi cash cycle yang kita dah kira di bawah ni 3 ni. Dan kita dapat cash turnover. Berapa kali pusingan tunai untuk dalam masa setahun mungkin 5 kali, 4 kali, 3.5 kali Dan kita dah dapat berapa cash turnover tu, kita akan kira minimum operating cash. Berapakah minimum cash yang kita perlukan untuk operasi kita dalam masa setahun. So kita kena kira annual cash outlay. This one diberi dalam soalan. Berapa kita punya modal pusingan tahunan bagi cash turnover yang kita sudah kira di atas tadi this one. So, mungkin 3.5 kali, 7 kali dan sebagainya lah. So kita akan dapat dalam bentuk ringgit, RM berapa ringgit. Itulah jawapan akhir sekali yang kita perlukan. Okey, kita ambil contoh dalam soalan ni. ABC Sdn Bhd. Dia ada average age inventory, AAI yang pertama tadi kan. Purata umur inventory 70 hari. Lepas tu ada ACP, average collection period. Biasa dia kutip dia punya hutang piutang dan kredit sales dalam masa 40 hari. Dan berapa dia bayar? Puratanya dalam masa 30 hari. The company annual cash outlay adalah 300,000. Ini dia beri dalam soalan seperti saya cakap tadi untuk kira MOC. Tapi sebelum kira MOC atau minimum operating cash, kita kena kira OC atau CC dahulu. Okey, kita tengok OC kita AI, average age inventory tambah ACP, average collection period. So 70 hari tambah 40 hari dapatlah 110 hari. Lepas tu cash cycle kita average age inventory tambah average collection period tolak average payment period. So tadi 70-40 sama kan? Dah 110, tolak 30 je. Dapatlah 80 hari. So cash turnover kita 360 hari bahagi dengan cash cycle kita dah kira 80 hari tadi. So 80 hari tulis kat bawah ni dapatlah 4.5 pusingan. Itu 4.5 kali pusing setahun. Dan minimum operating cash itu setahun kita kena ada berapa minimum cash atau tunai yang kita patut simpan minimum lah untuk penggunaan hari-harian kita. So bagi dia 300,000 modal tahunan yang diberikan, bagi dengan cash turnover 4.5 kali yang kita sudah kira di atas, dapatlah 666,67 sen. So 67,000 lah. So ABC, syarikat ABC memerlukan minimum 60, katakan 66,000 lebih untuk support short term obligation. So tahun tu dia perlu simpan tunai minimum 67,000. So kalau dia simpan 67,000, dia tidak akan mengalami kekurangan atau emergency apa semua, dia dah ada cukup. So kalau katakan dia ada 300,000 setahun so lebih-lebih tu dia bolehlah bagi invest, dapatlah pulangan yang lebih baik daripada dia simpan sahaja Alright, mudah kan? Okey, kita tengok pula marketable securities management, iaitu pengurusan marketable securities. So marketable security ni adalah sesuatu aset ataupun dipanggil security. Security ni adalah kita punya nota kewangan so dia membentuk security di mana ianya ada nilai. Dia ada nilai, dia hampir kepada tunai. Dan dia sangat cair. Maksudnya kita boleh jual ataupun kita boleh pulangkan kembali untuk mendapat kita punya tunai. So kenapa kita simpan marketable security? Sama jugalah macam cash, tetapi ini kurang sikit. Precautionary, untuk berhati-hatilah. Kalau simpan dalam bentuk tunai semua bahaya juga kan. Dan untuk investment, of course kalau kita beli marketable security kita akan dapat pulangan. Jadi kita akan dapatlah investment punya return. Okey, kalau syarikat mungkin disimpan portfolio lah, ada macam-macam jenis security
Kita akan tengok apakah contoh-contoh security yang ada kemudian. Yang pertama, kita nak tengok this one factor untuk memilih security yang ada. Biasa this one ni kita nak tengok default risk. Maksudnya kalau kita beli security daripada satu syarikat ataupun daripada bank default risk ni adalah risiko gagal untuk membayar pulangan ataupun membayar interest. Contohnya beli bond daripada bank ABC. So bank ini kena bayar interest tiap-tiap tahun. Jadi kalau dia tak bayar interest, dia ada default risk lah. So mungkin kalau kita nak pilih itu, ada juga potensi syarikat atau bank yang tidak membayar pulangan. Default risk lah. Interest rate risk. This interest, kadang-kadang interest dapat 20 sen, dapat 2%, 5% kan. Interest tu dia naik turun lah. Itu adalah risiko pulangan dalam bentuk rate kan. Yang ketiga, inflation risk. Di sini adalah reducing purchasing power. Inflation ni you know lah. Semakin hari purata barangan akan naik harga kan. Jadi nilai wang kita tu semakin terhakis lah. Itu dia orang panggil reduce purchasing power lah. RM1 hari ni mungkin boleh beli beberapa perkara kan. Tapi mungkin pada masa akan datang mungkin tak boleh beli apa-apa pun kan. Macam beli gula-gula saja. Dan liquidity risk, adakah ianya mudah untuk ditukar kembali pada tunai? Contohnya kita beli hari ini marketable security, hari ini juga kita boleh convert balik, jual balik, dapat cash. Itu easy to convert to cash. Kadang ada yang tak boleh kan, ataupun lambat. Dan hari sekali kita tengok return lah pulangan. So kalau biasanya kalau dia punya portfolio invest dalam tempat yang berisiko, patutnya pulangan lebih tinggi lah. So vice versa. Kalau pulangan rendah, interest dia punya risiko pun rendah. So ini adalah 5 faktor yang penting lah. 5 faktor ni untuk memilih security di pasaran. Okey, kita tengok contoh marketable security. Ini bukan marketable security, alternatif. Memang marketable security. So marketable security ni ada beberapa, cuma dalam silibus kita hanya belajar 5. Okey, ni kita tengok number 1. Dipanggil treasury bills atau T-bills. Dikeluarkan oleh kerajaan ataupun bank negara yang dijual pada harga yang lebih murah. Contohnya harga dia mungkin RM1,000 sekeping. Dijual harga yang lebih murah, contohnya RM950, RM970 kan. Dijual dan tempoh matang dia sehingga setahun. 91 hari, 182 dan 365 hari. Biasa treasury bill ni dibeli oleh bank-bank komersial dan bank simpanan. So bank-bank ni beli daripada bank negara untuk mendapat pulangan, of course. Mendapat pulangan berapa persen tu lah. Ataupun mendapat pulangan dari bentuk, yelah dia jual pada 900.5, tapi harga sebenarnya 1,000. So bila dia pulangkan selepas 191 hari ataupun 182 hari ataupun 365 hari, dia akan dapat harga sebenarnya RM1,000 sekeping. Dapat sedikit pulangan. Tapi bukan dia beli sekeping dia beli RM20,000 atau RM200,000 keping. Jadi bank-bank ni beli untuk mendapat pulangan daripada bank negara, ataupun dia menggunakannya untuk menyimpan tunai kepada bank negara lah. So kerajaan wajibkan untuk simpan tunai di bank negara lah. So bank-bank tidak simpan tunai sepenuhnya di dalam bank masing-masing kan. Tapi adalah juga lebih-lebih mereka kena simpan di bank negara lah. Itulah syarat dia kan. Yang kedua, negotiable certificate of deposit, NCD. Yang ni biasanya kalau kita simpan kat bank kita boleh minta ni lah, NCD ni kan, kalau duit kita banyak lah. Kawan saya pernah simpan duit daripada bos dia 2.5 juta simpan dan mengambil certificate of deposit lah. Jadi dia boleh bincang berapa interest dia nak simpan, dia nak dapatkan, dan berapa interest tu bergantung pada berapa lama jugalah dan berapa banyak duit dia ada. Contohnya nak simpan 5 hari pun boleh, nak simpan sebulan pun boleh. Dia ada tempoh dia lah. Dengan amount yang ada, bank pun mengeluarkan certificate deposit dan bincanglah berapa pulangan yang dia patut dapat. Sebab tu negotiable. Certificate tu dia nego atau dia nak simpan je lah. Lepas tu dia dah stated dalam certificate tu, dan dia akan pulangkan untuk mengambil duit dia balik dan mendapat pulangan interest. Yang ketiga, commercial paper. Ini dikeluarkan oleh syarikat-syarikat, firm yang besar-besar macam Nestle ke kan. Dia keluarkan
untuk mengutip dana. Mungkin dia ada projek atau nak keluarkan produk baru ke kan, ataupun nak buat branch baru. Unsecure promissory notes, dia tidak terjamin tapi biasanya syarikat besar-besar ni dia mematuhi janji dia. Tak boleh lah dikeluarkan oleh syarikat-syarikat yang entah apa-apa yang kita tak kenal kan. Kalau dia dikeluarkan siapa beli tu tak berapa cerdik lah. Dia boleh syarikat yang besar-besar, jadi dia ada dana, mungkin dia akan match lah dalam masa 3 hari hingga 270 hari saja. Sekejap saja dan dapat pulangan. Yang keempat, bankers acceptance. Ni yang bank terima lah. Banker acceptance ni adalah short term credit agreement between purchaser and bank. Contohnya, bank mengeluarkan banker acceptance ni. So, yang beli banker acceptance ni beli bank punya dokumen lah, ataupun security untuk finance short term transaction 30 hari hingga 180 hari, sama macam NCDA, tapi di sini dia punya term dia punya tempoh ataupun dia punya tu adalah fix, dia punya pulangan adalah fix. Dan akhir sekali, treasury note sama macam treasury bills yang mula-mula kita tengok tadi, tetapi di Swan Notes ni lebih lama. Ni pun dijual kepada bank-bank komersial dan bank simpanan lah di Malaysia. So ada 5 saja yang anda perlu baca. Kalau anda ada baca kat internet lagi, anda boleh gunakan juga, tak ada masalah. This one 5 lah sekurang-kurangnya kena ingat. Sekian, itu saja pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.